Imam Syamil rahimahullah, pahlawan gunung. British menyenaraikan beliau sebagai kepala suku atau ketua yang paling kuat dan susah untuk ditumbangkan. Boleh dirujuk catatan Britannica. Siapakah sebenarnya Imam Syamil? Syamil dalam catatan sejarah dan rujukan arkib lahir pada tahun 1997 di wilayah bernama Gimri, Dagestan. Era di mana pengikut dan pemimpin Muslim Dagestan dan Chechen menentang sengit terhadap pencerobohan Rusia ke atas Kaukasus selama 25 tahun, iaitu sekitar tahun 18,000. Imam Syamil adalah anak seorang tuan tanah. Imam Syamil adalah seorang sarjana di zamannya, memperolehi prestij sebagai orang yang terpelajar pada tahun 1830-an. Beliau merupakan ahli Al-Quran dan hadis. Imam Syamil pernah dipukul oleh teman-teman seusianya kerana cemburukan kebijaksanaannya semasa belajar. Malah beliau pernah dibeluti dan ditikam tanpa sebab semasa berjalan kaki. Lalu beliau merangkak ke dalam hutan menyembuhkan lukanya dengan tumbuhan herba, perlahan-lahan memulihkan dirinya, dan kemudian itu barulah beliau keluar pulang. Ketika inilah bermulanya perubahan dalam titik hidup beliau menjadi seorang pahlawan terbilang. Semasa era penaklukan Rusia ke atas tanah kelahirannya di bawah pimpinan Ghazi Muhammad, beliau dan kumpulannya telah terlibat dalam perang melawan penjajah Rusia, di mana kononnya Rusia telah secara rasmi memperolehi kawalan ke atas Dagestan dari Iran pada tahun 1813. Setelah Ghazi Muhammad dibunuh oleh Rusia pada tahun 1832 dan kemudian penggantinya Gamzat Bek dibunuh pula oleh pengikutnya sendiri pada tahun 1834, Imam Syamil kemudiannya dipilih menjadi pemimpin ketiga, pemimpin politik agama Dagestan. Bagi mewujudkan sebuah negara merdeka di Dagestan 1834, Imam Syamil telah menyusun semula dan memperkasakan pasukan Chechnya dan Dagestan. Beliau kemudiannya membawa angkatan pasukannya dalam sebuah serbuan luas terhadap kedudukan Rusia di rantau Kaukasus bagi membebaskan semula rantau itu dari cengkaman Rusia. Rusia yang berang dengan tindakan tersebut kemudiannya membalas dan menghantar ekspedisi tentera yang baru dan melawan kekuatan Imam Syamil pada tahun 1838. Walaupun Rusia berhasil menawan Ahulugo, iaitu kubu kuat di kawasan gunung, namun mereka masih gagal menangkap Imam Syamil. Ekspedisi demi ekspedisi seterusnya tidak juga pihak Rusia dapat mengalahkan Imam Syamil, walaupun kemudiannya mereka berjaya menembusi wilayah-wilayah sekitarnya. Pada tahun 1857, Rusia bertekad untuk mengalahkan Imam Syamil secara total kerana bimbang dan malu akan reputasi Imam Syamil telah tersebar luas di seluruh Eropah Barat dan penlibatannya dalam melawan Rusia telah menjadi legenda di kalangan rakyatnya sendiri, di mana dikhabarkan beliau mampu memegang senapang di sebelah kiri, kemudian memegang pedang di bahagian kanan dan tali kuda digigit di mulutnya. Dikatakan beliau pernah mematahkan buntut senapang dengan sekali pukulan dan memotong dua tentera Rusia dengan hayunan pedang. Rusia sangat gusar dalam perkhabaran dari medan pertempuran tersebut. Kemudiannya telah menghantar kekuatan tentera yang besar dan lengkap di bawah pimpinan Jenderal N.I. Evdokimov dan A.I. Baryatinsky. Mereka kemudian berjaya mengalahkan angkatan tentera Imam Syamil sedikit demi sedikit dan menawankan wilayah desa. Selepas pencerobohan Rusia berjaya, pasukan tentera Rusia kemudian mara dan menyerbu kubu kuat Imam Syamil di Vedeno, April 1859. Dia dan beberapa ratus pengikutnya kemudian terpaksa berundur di Gunung Gunib pada 15 Ogos 1859. Kekuatan tentera di bawah pimpinan Imam Syamil runtuh. Beliau kemudiannya dibawa ke Saint Petersburg dan kemudian diasingkan ke Kaluga, selatan Moskow.
Dengan izin dari Tsar Rusia, beliau menunaikan haji ke Mekah pada tahun 1870-an. Inilah antara catatan sejarah kehebatan pejuang-pejuang Islam sebagaimana kisah Syekh Izzuddin Al-Qassam melawan British, Lion of the Desert Syekh Omar Mukhtar melawan penjajah Itali, menjadi obor pejuang generasi kini.